السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ni ialah bagaimana Allah Ta'ala membalas hambanya, balasan Tuhan. Bagaimana Allah membalas sesuatu amalan di dunia ini dan juga di hari akhirat. Yang pertamanya, kita perlu mengetahui bahawa Allah Ta'ala dia ada undang-undang, dia ada aturan dia. Dan aturan ini disebut dalam Al-Quran dengan menggunakan istilah sunnatullah. Sunnatullah. Apa dia sunnatullah? Sunnatullah ialah aturan Allah. Contoh, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu aturan Allah. Tak ada sesiapa yang boleh terkecuali daripada aturan Allah. Hatta Nabi Isa yang masih hidup sampai hari ini, daripada zaman dahulu sekali pun, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hamba Allah yang sangat dikasihi oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam. Hidup ribuan tahun, tapi tetap akur, tidak ada pilihan, tunduk kepada ketetapan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga peraturan yang dibuat oleh Allah. Setiap yang susah, yang sukar itu ada mudahnya. Itu juga aturan Allah. Banyak kan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ahzab ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnatullah, sunnatullah, sunnah Allah fil ladzina khalau min qabl, yang berlaku ke atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada aturan Allah ataupun sunnatullah. Maka malam ni tuan-tuan, antara sunnatullah ataupun ketetapan Allah, aturan Allah yang kita akan pelajari
ialah satu kaedah yang dipanggil sebagai al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' maknanya balasan. Balasan min jinsil amal. Dia selari dan sesuai dengan amal perbuatan. Allah Ta'ala bila dia balas satu benda, dia sesuai dengan perbuatan tu. Itu aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa dia? Contohnya Allah Ta'ala buat ketetapan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah Ta'ala kata walillah, milik Allah. Apa dia? Ma fis samawat, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Supaya dia bagi balasan kepada orang yang buat jahat terhadap apa yang mereka lakukan, dan Allah memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Itu sunnatullah, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang ditetapkan oleh Allah, tuan-tuan, dibahagikan oleh para ulama kepada 4 kategori. Kan, 4 bahagian. 2 bahagian di dunia, 2 bahagian di hari akhirat. Di dunia, balasan baik kepada orang yang buat baik. Atas dunia lagi Allah Ta'ala bagi balasan baik. Satu. Yang kedua, atas dunia juga Allah Ta'ala balas jahat kepada orang yang buat jahat. Balasan yang buruk kepada orang yang buat jahat. Kadang-kadang kita orang Melayu, kita selalu sebut Allah bayar cash. Kita selalu sebut perkataan tu, Allah bagi cash. Jadi orang tu dia tak dan mati lagi. Tak dan mati lagi. Atas dunia dia dah kena dah. Tak lama lepas dia buat jahat tu, Allah Ta'ala balas. Itu 2 atas dunia. 2 lagi akhirat. Selepas kita mati pun ada balasan daripada Allah. Siapa yang buat baik, Allah Ta'ala balas baik di hari akhirat. Siapa yang buat jahat, Allah Ta'ala balas keburukan kepada dia di hari akhirat nanti. Itu 4 kategori, tuan-tuan sekalian, yang dibahagikan oleh para ulama. Baik, sekarang kita tengok satu persatu. Nombor 1, tuan-tuan sekalian, yang dihuraikan oleh para ulama ialah atas dunia ni, dengan sebab kita buat baik. Dengan sebab kita buat baik, kita semayang, kita baca Quran, kita zikir, kita mengaji, kita buat baik pada mak ayah kita, kita jaga anak kita elok-elok, bimbing anak kita, kita kerja profession, career kita kerja dengan cara betul, bukannya cincai, bukannya lari daripada waktu bertugas dan sebagainya. Maka apa yang kita buat baik atas dunia ini, Allah Ta'ala balas kebaikan kepada dia, tak dan tunggu hari akhirat. Atas dunia Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada dia dalam pelbagai bentuk. Mungkin Allah Ta'ala bagi kepada dia rezeki dalam bentuk ramai orang suka kat dia. Mungkin Allah Ta'ala bagi kepada dia rezeki yang melimpah ruah dalam bentuk pendapatan, harta, wang ringgit. Mungkin dalam bentuk kesihatan dan sebagainya. Itu pelbagai kemungkinan cara Allah Ta'ala membalas kebaikan yang kita lakukan. Belum kita mati, Allah Ta'ala dah balas. Allah Ta'ala bagi kebaikan tu atas dunia. Ini disebut di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Ta'ala kata dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang yang buat baik, dia mendapat balasan kebaikan di dunia. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, atas dunia dah, bermula atas dunia lagi Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada dia. Belum cerita akhirat, belum cerita pahala yang dia akan dapat dalam kubur, yang dia akan dapat nikmat di padang mahsyar yang dia akan dapat dalam syurga. Belum cerita yang tu, atas dunia pun Allah Ta'ala bagi balasan kebaikan kepada dia.
Dan itulah juga yang disebut dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak ada kebaikan, balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Buat baik, Allah Ta'ala balas dengan baik. Maka contoh yang disebut oleh para ulama, contoh dia kata macam kita zikir. Kita zikir, kita semayang, kita baca Quran. Yang biasa dalam gambaran kita ni tuan-tuan, bila kita semayang dapat pahala. Pahala ni apa? Kita tak nampak pahala. Syurga, akan dapat syurga dengan sebab kita semayang. Mana dia syurga? Kita tak nampak. Mana dia balasan kepada kita? Bila kita mati nanti, tak nampak sebab kita belum mati. Yang mati pun tak boleh nak cerita kat kita apa yang dia dapat dalam kubur. Tapi atas dunia, sebelum dia mengecapi pahala di hari akhirat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia dengan sebab dia semayang, dengan sebab dia buat baik, dengan sebab dia tolong orang, dengan sebab dia masuk gotong royong dan sebagainya, buat kerja sukarela, maka antaranya Allah bagi kepada dia ketenangan jiwa. Jiwa dia tenang, jiwa dia kuat. Dalam keadaan orang lain fragile, dalam keadaan orang lain ini berkecai, berkecamuk jiwa dan perasaan dia, tapi dengan sebab ibadat dia yang istiqamah, yang dia lakukan kepada Allah, datanglah masalah yang macam mana, jiwa dia kuat, dia satu orang yang tenang. Itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dia, belum diambil kira pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada dia di hari akhirat nanti. Itu satu contoh. Orang yang rajin berzikir, orang yang menegakkan solat dan sebagainya, jiwa dia kuat, dia dapat sakinah daripada Allah. Ini yang disebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir, mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Setengah orang dia bergaduh dengan suami dia, dia bergaduh dengan isteri dia, cara nak tenang jiwa dia, pergi tengok wayang, pergi konsert, pergi tempat hiburan. Tenang ke? Dia tak akan dapat ketenangan di situ. Bukan tak boleh nak tengok wayang, pergilah tengok movie pada kadarnya yang patut. Tapi bagi orang yang beriman, jiwa dia akan menjadi kuat dan tenang tenteram apabila dia berzikir kepada Allah. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. Kita ingat pada Allah masa kita berkecamuk, masa jiwa kita tidak stabil, uyung hayang, ada sampai rasa nak bunuh diri pun ada yang sampai nak cederakan diri sendiri pun ada yang nak ambil nyawa dengan anak-anak sekali pun ada. Tapi bila kita sembahyang, bila kita baca Quran, jiwa kita akan kuat. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita diduga oleh Allah dengan masalah psikologi, jiwa kita tidak tenang, tidak tenang tenteram. Saya dengar dalam radio Aikin, satu orang perempuan, dia cerita, dia kata macam mana dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan financial crisis, financial problem dalam rumah tangga dia, sampai rumah dia kena lelong, bank ambil rumah dia, suami dia tak bayar. Bukan kata suami dia kerja tak elok, tapi suami ni bila dia tak boleh handle keuangan rumah tangga dengan baik, maka dia akan melencong, rumah kena lelong. Daripada suami yang tak boleh nak handle rumah tangga dia berjangkit kepada si isteri. Akhirnya isteri terpaksa makan ubat. Dan dia cerita kepada DJ dalam radio tersebut, dia kata sampai tahap ada satu ketikanya dia tak semayang. Jadi bila kita tak semayang tuan-tuan, macam mana jiwa kita nak kuat? Jiwa kita tak akan kuat.
Sebab kita tinggalkan sembahyang. Memanglah orang yang mengalami depression, dia akan tiba satu ketikanya dia malas nak buat apa pun. Dia malas nak jumpa orang, malas nak terlibat aktiviti dengan masyarakat, malas nak cakap dengan orang pun malas, hatta nak semayang pun malas. Dia akan melalui episod tersebut. Tapi kita kena kental jiwa kita menentang ujian itu, lawan sungguh-sungguh, dan kita kena semayang. Sebab dengan semayang itulah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita akan jadi kuat. Dan Nabi kata hubbiba ilayya minad dunya, Nabi kata dijadikan kesenanganku dari dunia. Apa dia? Benda hak Nabi suka, benda yang kita pun suka sebagai manusia. Nabi kata dua. Satu, an-nisa, perempuan. Kita orang lelaki suka kepada perempuan, yang perempuan pun suka kepada lelaki. Itu manusia, sifat manusia. Dan juga minyak wangi. Wa ju'ila qurratu aini fis salah, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadat sembahyang. Kita nak tenangkan hati kita, cara dia dengan cara kita sembahyang. Jadi memang perangai manusia, dia suka dekat perempuan, yang perempuan suka dekat lelaki. Tapi macam mana kita pilih pasangan kita, ini sangat penting. Sebab kita akan hidup dengan dia kalau boleh sampai mati. Kalau 30 tahun hidup dengan dia 30 tahun. Kalau 50 tahun 50 tahun kita nak hidup dengan dia. Kita bukan kahwin cerai, bukan macam tu. Kalau kita kahwin dengan satu orang, kita niat nak kahwin selama-lamanya. Tuan-tuan tahu satu kisah berkenaan dengan salafus salih, muhaddis yang terkenal, iaitu Sufyan bin Uyainah. Cerita ni tuan-tuan, cerita tokoh muhaddis yang bernama Sufyan bin Uyainah. Dia sangat bagus untuk dijadikan sebagai pedoman kepada mana-mana lelaki yang ingin mencari isteri. Samalah juga kita boleh guna panduan yang sama bagi mana-mana perempuan yang ingin mencari suami. Atau kita sebagai orang tua, parents, kita nak cari bakal menantu, iaitu bakal pasangan kepada anak kita, untuk carikan kepada dia suami yang terbaik untuk dia, atau isteri yang terbaik untuk dia. Baik, cerita ni berkenaan dengan Sufyan bin Uyainah. Dia sendiri yang mengalami benda ni. Qala Yahya bin Yahya an-Naisaburi, kuntu 'inda Sufyan bin Uyainah idh ja'ahu rajulun. Dia kata, berkata Yahya bin Yahya an-Naisaburi, dia kata aku duduk bersama-sama dengan Sufyan Uyainah, lalu datang kepada Sufyan bin Uyainah ni satu orang lelaki. Lelaki ni dia panggil dengan kunyah, dengan gelaran. Dia kata, wahai Abu Muhammad. Dia kata, wahai Abu Muhammad, aku mengadu kepadamu. Dia nak cerita problem dia berkenaan dengan isteri dia, si Fulanah, nama sekian-sekian. Dia nak cerita, dia nak mengadu pasal isteri dia. Dia kata, aku ni adalah satu orang atau satu benda yang paling rendah dan yang paling hina di mata isteriku. Dia mengadu. Orang perempuan dia kena tahu, lelaki ni dengan sebab dia suami, dia ketua keluarga, dia nak isteri dia angkat dia sebagai ketua. Dia nak isteri dia layan dia sebagai bos. Dia nak isteri dia mendahulukan dan mengutamakan dia. Mana-mana lelaki
Kalau dia seorang yang waras, dia nak kedudukan itu, posisi itu dia mau. Saya biasa tengok tuan-tuan, isteri kita nampak, kita tak tahu dia berlakon ke tidak, tapi kita nampak depan kita, kalau dia bawa air ke, dia nak hidang apa, dia akan dahulukan suami dia berbanding dengan orang lain. Setengah isteri dia tak kisah hak mana dekat dengan dia bagi kat kawan tu. Setengah isteri untuk suami dia ada mark, ada cawan, ada gelas yang special untuk suami dia. Tanya mana-mana lelaki, kalau isteri dia layan dia macam tu, dia bangga ataupun tidak? Mana-mana lelaki, kalau isteri tadi dia angkat, dia julang, dia muliakan suami dia, maka si suami akan menyintai isteri dia. Dia akan kasih kepada isteri dia, kerana isteri dia tahu bagaimana menempatkan suami dia pada kedudukan yang mulia. Berbeza kalau kita dapat seorang isteri yang suka hina kita, yang suka lawan kita, yang suka jatuhkan air muka kita, terutama in public, depan orang ramai, depan kawan kita, dia bergurau, dia mesti nak jatuhkan kita depan kawan kita. Kita rasa macam mana? Saya percaya tuan-tuan juga ada pengalaman, kita jadi bos di company kita, di kilang, di pejabat kita, jadi head of department, jadi apa sekalipun. Apa perasaan kita kalau orang bawah kita buat kita lebih kurang? Kita tak suka. Jadi cerita ni tuan-tuan, satu lelaki ni dia mengadu kepada Sufyan bin Uyainah pasal isteri dia yang tak pandai layan dia, sehingga menyebabkan dia ni rasa dia ni paling rendah dan hina depan isteri dia. Dia tak rasa isteri dia angkat dia sebagai ketua, dia tak rasa. Lalu Sufyan bin Uyainah, dia tundukkan kepala dia. Dia tundukkan kepala dia sekejap. Lepas tu dia pun angkat kepala dia balik. Dia kata, mungkin engkau ni dulu masa menikah dengan dia, masa menikah dengan isteri dia ni, dulu sebab engkau inginkan darjat dan martabatmu naik. Sufyan bin Uyainah dia teka. Dia tanya dekat lelaki ni, mungkin dulu masa kita nak kahwin dulu, prioriti yang kita letakkan dalam pemilihan calon isteri ialah kerana kita mencari kedudukan yang tinggi. Nak kahwin dengan siapa ni? Oh, kahwin dengan anak Tan Sri, supaya kita dihormati. Cari orang kaya, anak orang kaya, supaya kita tak payah kerja teruk. Kahwin dengan dia boleh bawa kereta mewah terus. Jadi masa kita buat pertimbangan untuk pilih isteri ni, pertimbangan kita yang paling utama ialah kedudukan. Jadi Sufyan bin Uyainah kata, mungkin sebab tu kamu nak angkat kedudukan kamu, maka kamu pilih isteri yang macam tu. Bila Sufyan bin Uyainah dia buat tekaan macam tu, lelaki tu jawab, benar wahai Abu Muhammad. Dia kata sungguh. Memang masa dia nak cari calon isteri tu, kriteria utama dia ialah perempuan yang darjat dia tinggi, supaya dia boleh naik automatik. Kita kahwin dengan perempuan yang pangkat tinggi, kita automatik jadi tinggi. Maka apa kata Sufyan bin Uyainah? Lalu Sufyan bin Uyainah kata, barang siapa yang menikah, yang kahwin kerana mengingini satu martabat, maka dia akan ditimpa dengan kerendahan dan kehinaan. Dia nak ketinggian kedudukan dunia, Allah Ta'ala bagi dia kerendahan dunia kepada dia dan kehinaan.
Lepas tu Sufyan kata, barang siapa yang dia kahwin, dia menghendaki harta itu sebagai keutamaan dia, maka dia akan ditimpakan dengan kemiskinan. Kita ni dalam kepala ni nak kaya, nak kaya, nak kaya. Seronok kalau kaya. Orang pandang kita. Orang pandang kita bawa kereta mewah, orang pandang rumah kita besar, orang pandang kita somebody dalam masyarakat, kita seronok yang tu. Maka siapa-siapa yang ada benda yang macam ni, maka Allah Ta'ala akan menghinakan dia. Itu punca dia. Barang siapa yang menghendaki harta, dia akan ditimpakan dengan kemiskinan. Tanda tengok berapa ramai orang kaya kemudian jadi bankrupt. Rumah dia kena lelong, kereta dia kena diambil oleh bank dan sebagainya, yang kita panggil repossession dan sebagainya. Banyak benda yang berlaku yang kita tengok dalam masyarakat kita. Lalu Sufyan bin Uyainah kata, barang siapa yang menghendaki agama, siapa masa dia kahwin, dia cari pasangan dia yang dia utamakan agama. Dia tengok perempuan tu, dia kata, perempuan ni sesuai ni untuk melahirkan anak-anak yang soleh kepada aku. Keutamaan dia ialah anak yang soleh. Dia tengok satu perempuan, dia kata, perempuan ni mungkin boleh bantu aku untuk aku bangun pagi-pagi sembahyang subuh, untuk aku qiyamul lail bersama-sama dengan dia. Perempuan ni sesuai untuk aku, mungkin dia akan baca Quran, aku pun akan jadi suka baca Quran. Maknanya dia pilih orang tu, pertimbangan dia, consideration dia adalah agama, untuk dia dekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang ada pertimbangan macam ni, kata Sufyan bin Uyainah, Allah Ta'ala akan kumpulkan martabat kedudukan dia dan harta kekayaan dunia bersama-sama dengan agama. Dia letakkan agama sebagai tempat nombor satu, martabat kedudukan atas dunia dengan harta benda dunia berkumpul sekali, kata Sufyan bin Uyainah. Lalu Sufyan pun cerita kepada lelaki itu. Dia kata, aku sendiri, dia kata, kami ni ada 4 beradik. Kami ni 4 beradik, 4 bersaudara, dia kata. Satu adik-beradik aku yang mula-mula sekali, nama dia Muhammad. Nombor 2, nama Imran. Sufyan kata. Nombor 3, nama Ibrahim. Dan nombor 4 aku, dia kata. Nombor 4 aku. Aku ni nombor 4. Hak mula-mula nama Muhammad, dia yang paling tua, the eldest. Dia ni abang paling tua, the eldest. Dan dia kata Imran yang paling muda, the youngest. Dan dia kata aku ni anak tengah. Dia pun cerita benda yang berlaku kepada adik-beradik dia. Muhammad ni the eldest, abang sulung. Muhammad ni dia nak kahwin. Dia cerita pengalaman dia yang berlaku kepada adik-beradik dia. Dia kata Muhammad ni nak kahwin, maka dia cari yang isteri yang glamour, isteri yang ada kedudukan dalam masyarakat. Apa yang berlaku kepada Muhammad, the eldest ni, abang sulung dia, dia kata dia pun kahwin dengan perempuan tu, dan dia cari perempuan yang kedudukan dia lebih tinggi daripada dia sendiri, supaya dalam kefikiran dia, bila dia kahwin dengan perempuan tu, martabat dia akan naik automatik, sebab kahwin dengan satu perempuan yang kedudukan lebih tinggi daripada dia. Dia nak naik cepat. Jadi caranya kahwin dengan satu orang yang ada kedudukan yang tinggi, yang lebih tinggi daripada kita sendiri. Itu dia punya strategi. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Apa yang berlaku pada abang dia? Yang kata Muhammad ni, the eldest son dalam keluarga dia. Dia kata Allah Ta'ala, lepas dia kahwin, Allah Ta'ala menimpakan kehinaan kepada abang dia, yang nak cari sangat kedudukan sampai kahwin dengan satu perempuan daripada keluarga elit,
keluarga bangsawan, supaya dia boleh tinggi juga kedudukan dalam masyarakat. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kehinaan kepada dia. Balasan Allah. Sebab tidak menjadikan agama sebagai top priority dalam memilih pasangan hidup. Ini yang kata balasan atas dunia. Tak dan hari akhirat, tuan-tuan. Atas dunia dah kena dah. Yang kita duk sebut cash. Tak dan akhirat, tak ada mati pun. Boleh nampak, adik-beradik boleh nampak apa yang berlaku kepada abang dia. Kemudian dia cerita, the youngest brother, kan, adik dia hak paling muda, adik bongsu dia nama Imran. Imran ni jenis suka harta, jenis suka kekayaan. Kita pun tahulah jenis orang suka harta ni, kita tahu. Jadi dia cari satu perempuan hak lebih kaya daripada dia. Maka Allah membalas kemiskinan kepadanya. Dia bukan jadi makin kaya sebab kahwin dengan isteri dia yang lebih kaya daripada dia, tapi dia jadi miskin. Macam mana dia jadi miskin? Sufyan bin Uyainah kata, keluarga isteri dia ni hak lebih kaya ni, tuan-tuan, pi ambil harta Imran dan dia tak bagi apa pun kepada Imran. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, pengalaman saya sendiri. Orang kaya, dalam kepala kita orang kaya ni patutnya pemurah. Tapi kita biasa jumpa orang kaya yang kedekut piang ni. Kedekut sungguh-sungguh. Bukan sakat kedekut, dia tak bagi hak dia kat kita. Hak kita pun dia ambil. Tu yang kata orang kaya hak kedekut sungguh ni. Tamak. Benda hak dia ada pun banyak berlebih dah, tuan-tuan. Hak orang dia ambil. Bukan setakat hak orang dia ambil, hak dalam mulut orang pun dia ambil. Punya tamak kepada harta. Adakah dia miskin? Dia tak miskin, dia kaya. Tapi kekayaan itu tidak cukup. Dia tamak. Dia ambil semua hak orang. Dia tak ada rasa kesian. Tuan-tuan boleh tengok orang lagu ni. Dulu saya pernah cerita satu company. Masa PKP, company lain semua merudum, jatuh menjunam. Cuma ada beberapa sektor, bila time PKP tu, dia naik, profit dia berkali ganda. Contohnya transportation, apa semua ni, adalah beberapa sektor yang tertentu yang profit dia berlipat kali ganda. Staff dia duk cerita kat saya, tuan-tuan, masa time PKP, dalam keadaan bisnes orang lain katuk, dalam keadaan bisnes orang lain rugi, buang pekerja, company dia untung 5 kali ganda. Untung 5 kali ganda, tuan-tuan. Dia kata kami staff dalam company tu duk tunggu nak tengok bonus. Duk tunggu ni, duk harap tengok ada bonus ke, naik gaji ke, macam mana ke benda yang company nak bagi. Sebab 5 kali ganda untung. Bukan 2 kali ganda, 5 kali ganda. Tapi dia apa cerita kat saya, apa jadi? Adakah bos dia, the owner of the company, pemilik kepada perniagaan tu, adakah dia nak agih, nak bagi, nak bedak seorang sikit bagi rasa bonus ke, naik gaji ke, apa ke dekat staff dia? No. Orang kaya ni, tuan-tuan, kalau dia tamak, dia lupa dunia, dia lupa akhirat, dia lupa Allah, dia lupa jasa ni kaki tangan dia yang bekerja untuk naikkan company dia. Dia tak mau kongsi. Bukan setakat tak mau kongsi, dia tak bagi sebarang kenaikan, dia tak bagi bonus. Bukan setakat tu, dia buang lagi pekerja. Dia nak maksimumkan keuntungan dia. Tak cukup dengan 5 kali ganda, dia cari ikhtiar lain, buang pekerja lagi. Itu contoh orang kaya. Tapi kemudiannya, tuan-tuan, datang bencana daripada Allah Subhanahu wa taala, dimiskinkan dan sebagainya. Macam-macam. Allah Taala balas. Dengan sebab apa? Sebab kita buat zalim pada orang. Buat zalim kepada staf kita. Buat zalim kepada kaki tangan kita yang setia dengan kita, yang naikkan company kita dan sebagainya.
Jadi apa yang berlaku pada Imran? Dia duk harap harta isteri dia, harta keluarga isteri dia dapat. Rupa-rupanya tak. Dia orang ni pegang sungguh-sungguh, lipat sungguh-sungguh, tapi hak dia pun kena rampas. Harta benda Imran yang kata adik bongsu kepada Sufyan bin Uyainah. Habis. Jadi Sufyan bin Uyainah kata, aku tengok benda yang berlaku kepada dua orang adik-beradik aku ni, Muhammad dengan Imran. Dia kata, lalu datang di tempat kami Ma'mar bin Rashid, lalu aku bermesyuarat dengan dia, aku cerita dekat dia tentang benda yang dia alami oleh dua orang adik-beradik aku. Lalu Ma'mar mengingatkan aku tentang satu hadis Yahya bin Ja'dah dan hadis Aisyah yang kita duk biasa baca tu. Dan hadis yang Nabi kata perempuan itu dikahwini kerana empat benda. Kerana harta dia, kerana kedudukan dia, martabat dia, kerana kecantikan dia, kerana agama dia. Maka Nabi kata, hendaklah engkau dapatkan wanita yang baik agamanya. Jikalau kamu tidak mampu, tak dapat melakukannya, maka tanganmu akan menempel kepada tanah. Dan hadis Aisyah, Nabi kata, a'zamun nisa barakah. Wanita yang paling banyak barakah dia, berkat dia, ialah wanita yang paling murah, ringan maharnya. Maka dia kata, aku pun memilih untuk diriku wanita yang baik agamanya dan yang ringan maharnya, dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, Allah Ta'ala pun bagi kepada aku kedudukan, bagi kepada aku harta dan agama. Itu yang kata balasan yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Jadi dengan sebab tu, tuan-tuan, atas dunia ni memang contoh orang yang menyambung silaturrahim. Kita buat baik dengan mak kita, buat baik dengan ayah kita, dengan adik-beradik kita dan sebagainya. Apa balasan yang Allah Ta'ala bagi atas dunia? Rezeki yang luas, umur yang panjang dan diberkati. Itu balasan Allah. Jadi kalau kita nak umur panjang, kita nak sihat, nak rezeki yang luas, kena sambung silaturrahim dengan kaum kerabat kita. Jangan abaikan mereka. Ada masa ziarah, tak ada masa hantar hadiah dan sebagainya. Banyak benda yang kita boleh buat. Tak mampu nak bagi hadiah, hello dia sekali-sekala, tanya khabar dan sebagainya. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata alaih fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa-siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya oleh Allah, maka hendaklah dia sambung silaturahim dia dengan kaum kerabat. Tuan-tuan nak rezeki tuan-tuan luas, diluaskan oleh Allah, sambung silaturahim. Kita nak umur kita panjang, diberkati oleh Allah, usia kita dipenuhi dengan amal soleh, sambung silaturahim. Itu benda. Jangan tunggu nak jadi YB baru sibuk silaturahim. Oh, jadi YB baru sibuk nak kenduri, ajak orang makan. Masa belum jadi YB tak mau ajak orang makan. Masa belum jadi YB tak mau buat baik dengan orang. Tapi bila jadi YB sibuklah, liang lahat pun nak masuk. Kan? Bukan tak bagus, tapi itu menunjukkan bahawa niat kita sebab politik semata-mata. Kita ni tuan-tuan tak tunggu jadi YB. Tak tunggu jadi YB. Adik-beradik kita susah, kan? Keluarga kita ada sesuatu hajat dan sebagainya, maka tolong. Kan? Kita tunjukkan muka kita bantu dia dan sebagainya. Maka siapa-siapa yang sambung silaturahim, Nabi kata diluaskan rezeki dia dan dipanjangkan usia dia. Kemudian balasan baik di hari akhirat. Yang kita biasa tahu. Kan? Apa dia? Man amila saliha, surah An-Nahl ayat 97. Siapa-siapa yang buat amal soleh, min dzakarin aw untha, sama ada dia lelaki atau dia perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman,
falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Ini dalil siapa yang buat amal soleh, hidup dia elok cantik atas dunia. Tuan-tuan nak hidup, tuan-tuan teratur, dilindungi oleh Allah atas dunia, buat amal soleh. Buat amal soleh. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Balasan Allah ni tuan-tuan, dia jauh lebih baik daripada benda hak kita buat. Dia macam gini lah. Kita buat satu benda, kita kerja dengan orang, gaji yang patut dengan benda hak kita buat tu berapa? Sekarang ni siapa kerja kerajaan, anak-anak kita keluar universiti, apply kerja dengan kerajaan, siapa yang ada degree, gaji dalam RM3,000. Gaji dalam RM3,000. Allah bila dia bagi pahala tuan-tuan, dia bukan sama dengan apa hak kita buat. Bukan kata gaji RM3,000 tu. Allah dia balas dengan balasan yang lebih baik. Mana kalau kita nak kias, nak buat perumpamaan dengan gaji tadi, kalau kerja dengan orang ni kita dapat gaji RM3,000, tapi kaedah yang Allah Ta'ala buat kepada hamba dia, dia lipat gandakan. Kalau hak RM3,000 tadi, dia tak jadi RM3,000, dia jadi RM30,000, ataupun kali sampai 700 kali ganda. Itu perumpamaan untuk mudah kita faham maksud pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Benda hak kita buat, upah dia RM3,000 je, tapi Allah bagi RM30,000, 10 kali ganda, ataupun 100 kali ganda. Bukan 3.000, bukan 30,000, tapi 300,000. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasalah orang kata, macam mana ustaz? Syurga kita tak nampak. Syurga tak nampak. Macam mana kita nak bersemangat? Kubur kita tak nampak. Benda yang berlaku dalam kubur kita tak tahu. Yang kita nampak kubur pada zahir fizikal saja, gali lubang, masukkan mayat, kambus. Tapi apa yang berlaku di alam barzakh kita tak tahu. Tuan-tuan, kita tak payah cerita pasal hari akhirat, cerita atas dunia pun. Berapa ramai anak-anak kita yang tak nampak masa depan dia. Tapi orang yang cerdik, dia nampak masa depan dia. Dia pergi sekolah, mengaji sungguh-sungguh, jadi doktor, jadi lawyer, jadi hakim, bekerja, dapat pendapatan yang lumayan, dapat kelulusan, dapat pengiktirafan dan sebagainya. Pasal apa? Kerana dia nampak masa depan dia. Tapi ada anak kita ceritalah macam mana dekat dia sekalipun, bagi tahu dekat dia, hang malas ngaji, hang akan menyesal satu masa nanti. Dia buat tak tahu lah. Kerja sekolah tak mau buat, sekolah ponteng, lompat pagar, lawan cikgu dan sebagainya, masuk sekolah budak jahat. Pasal apa? Dia tak nampak masa depan dia. Tapi budak yang cerdik, budak yang guna akal dia, anak-anak kita yang bagus, kita cakap sikit pun dia faham dah bahawa sekolah tu penting, exam tu penting, masuk universiti tu penting. Tak payah masuk kubur tuan-tuan. Atas dunia ni pun kita boleh beza dah orang yang nampak dengan orang yang tidak nampak masa depan dia. Tuan-tuan boleh tengok budak-budak perempuan, budak-budak perempuan sekarang ni, kita bagi tahu kat dia, budak lelaki yang hang berkawan tu tak bagus. Dengan style rambutnya, dengan style apa ni, muka kita tahu ni jenis tak semayang ni. Cara bercakap, bahasa kesat. Kita boleh beza tu, tengok sekali pun kita nampak orang ni orang baik, orang ni orang jahat, apa semua. Pada pandangan pertama pun kadang-kadang kita boleh tahu dah, kadang-kadang lah boleh tahu. Tapi kita cakaplah macam mana sekalipun, orang ni tak sesuai untuk dijadikan sebagai suami, orang ni tak sesuai untuk dijadikan isteri, tapi cinta tu buta. Love is blind. Buang mak, buang ayah, buang saudara. Pasal apa ni? Sebab love is blind. Dia tak nampak masa depan dia. Benda yang orang cakap dia tak mau tengok.
Akhirnya apa berlaku? Bercerai-berai. Apa yang berlaku? Kena zalim, kena pukul, macam-macam kena buat. Saya dah pergi mahkamah tuan-tuan. Ada isteri yang kena liwat oleh suami dia. Baru bersalin 3 hari lepas, kena liwat lagi oleh suami dia. Ini suami apa? Ini binatang nama dia. Walaupun pada zahirnya sebagai suami, tapi ini binatang. Kalau satu orang suami yang kasih dan cinta kepada isteri dia, yang merupakan ibu kepada anak-anak dia, dia tak akan buat benda yang macam tu. Dia mesti ada simpati kepada isteri dia yang bersusah payah sampai koyak kemaluan untuk melahirkan anak untuk dia. Tapi ini contoh orang yang tak nampak masa depan. Nak cerita dalam kubur macam mana? Nak cerita pasal neraka macam mana? Sedangkan atas dunia dia tak nampak masa depan dia. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita kena tahu untuk meletakkan posisi kita di mana, kedudukan kita di mana. Kita nak selamat, tengok betul-betul apa yang kita akan lalui masa depan kita. Kalau kita tak mau selamat, kita tak peduli masa depan kita persetankan apa yang para ulama, yang Nabi sampaikan kepada kita, yang Allah Ta'ala dah hidangkan kepada kita, semua cerita yang akan berlaku kepada kita, tunggulah nasib yang akan berlaku pada kita. Allah tidak zalim. Yang zalimnya ialah manusia yang menzalimi diri dia sendiri kerana ingkar dan tidak peduli tentang apa yang diperingatkan oleh Allah dan Rasul. Jadi sidang hadirin mukminin, sebagai akhirnya, semua benda ni tuan-tuan, Allah tidak menzalimi kita. Allah tidak bagi mudarat kepada kita. Allah dia tak buat jahat kepada kita, tuan-tuan. Yang jadi mudarat ni sebab kita, puncanya kita. Yang jadi zalim ni puncanya kita. Yang jadi susah ni puncanya kita. Maka sesiapa yang bagi mudarat kepada orang lain, Nabi kata man darra adarrallahu bih, barang siapa yang memberi mudarat kepada orang lain, maka Allah akan bagi mudarat kepada dia. Siapa yang buat jahat kepada orang, tunggu masa Allah Ta'ala balas kejahatan tu kena kat hang balik. Siapa yang bagi susah kepada satu orang Muslim, Allah Ta'ala akan bagi susah kepada dia. Ini kita selalu ceritalah, siapa kerja kat kaunter, dia tak bagi senang urusan orang ramai, jagalah dia. Siapa yang ada kuasa, dia bagi susah kepada orang ramai, tunggulah masa Allah Ta'ala bagi susah kepada dia. Kita kerja swasta ke, kita kerja kerajaan ke, kita ada pangkat ke, tak ada pangkat ke, tuan-tuan, tolonglah orang. Permudahkan urusan orang ramai. Bantulah manusia. Akan tiba masa Allah bantu kita. Bila kita dalam saat kita memerlukan kasihan belas manusia, akan datang kasihan belas daripada Allah yang akan jaga nasib kita. Bukan sahaja di dunia, tapi di hari akhirat. Sekadar itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka seluas-luas rezeki untuk kita semua, memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada kita semua di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.